macam biasa lah Okay, alright. Okay, next kita tengok this one, face to face week 10 punya second hour. They asked to determine the formal charge of each atom lah, for each atom in POCl3. Okay, alright. So pertama sekali dia tak bagi structure. Okay, dia tak bagi structure. Okay, kita cuba buat lah saya akan tunjuk. Okay, so phosphorus group berapa kelas? Kuat sikit. 15. Betul, valence elektron dia 5. Okay, so biasanya untuk first, second, third period tu semua, okay, you kena biasakan lah elemen tu berada dekat group mana. Sebab dalam exam, information tu you tak ada, tetapi you boleh work out dia punya configuration lah daripada proton number. Proton number akan diberi nanti you akan diberi table tu, elemen apa, okay, proton number dia berapa, apa semua itu akan diberi. Okay, daripada sana you boleh work out dia punya electron configuration, you boleh tentukan dia group apa dan berapa valence elektron dia lah. Okay, sebab tu macam saya bagi tahu, biasakanlah macam first few elements tu, macam oxygen, sulfur tu semua group 16, nitrogen, phosphorus group 15, okay, carbon, silicon group 14, okay, and so on lah Okay, alright. And then 5 electron. Okay, next, oxygen group berapa? 16, betul? Okay, alright. Semua terus buat jangan nanti-nanti nanti saya suruh terus upload, jangan saya tak nak tengok siapa yang lewat lagi Okay, klorin ada 3 atom kan, so elektron dia 7. So berapa total? 32. Okay, betul, 32, very good. Okay, alright. So okay, kita nak buat dia punya Lewis structure lah, rangka yang basic dulu lah Okay, so what we do, okay, so biasanya elemen pertama tu, okay, kalau macam banyak ni biasanya the first one will be at the center. Kalau tak, you kena tahu yang paling kurang elektronegatif will be at the center lah. Okay, so phosphorus group 15, okay, oxygen group 16, and chlorine group 17 lah. Okay, so the least electronegative kalau ikut group dengan period dia okay, phosphorus lah. So phosphorus tu kita letak dekat tengah. Okay, alright. And then kita buat 4 macam ni, sebab kita ada O dengan Cl tu kita ada 3. Okay, alright. So kita dah pakai 8, betul? Betul. Balance Betul. 24 elektron. Okay, alright. So next kita kena buat apa? Pastikan kita punya surrounding octet. So nampak tak, oksigen dengan klorin semua dah ada 2 dah. So mereka semua perlukan 4 lah. Perlukan 4 pula, sorry. Setiap satu elemen perlukan 6. Okay, so there is 4 of them. Okay, 3 chlorine and 1 oxygen. Setiap satu perlukan 6. Okay, ini yang structure paling stabil untuk POCl3 lah. Saya just draw like a line to separate. Okay, maksudnya satu lagi oksigen tu dia bagi lone pair dia kepada phosphorus untuk membentuk double bond. Okay, kalau kita tengok sekarang, berapa elektron keliling phosphorus kelas? 10. Boleh ke tak boleh? 10. Okay, so macam mana kita nak tahu? Phosphorus tu dia period 3. Okay, dia period 3. Okay, dia period 3. And then dia non-metal lah. Okay, non-metal maksudnya dekat sebelah kanan periodic table. Okay, so you kena tahu yang dia tu ada empty 3D orbital lah. So dia boleh terima elektron lebih daripada 8. Okay,
Alright. So this is the most stable structure untuk POCl3 lah. Okay, macam mana kita nak tahu tu? Apa kita kena buat? Betul. Okay. So saya nak you all sekarang kira formal charge untuk phosphorus, oksigen dengan klorin. Okay. Lepas tu phosphorus, oksigen dan klorin untuk struktur yang kedua ni. Okay. Boleh faham tak apa saya cakap? Boleh. Kira sekarang. Boleh. Okay, alright. Boleh. So how to calculate formal charge? Apa pertama sekali kita kena tahu? Okay, number of valence electron. Kalau phosphorus dia group berapa? 15. Okay, tolak. 15. Okay, apa dia? Kosong. Dot pair dia. Okay, Kosong. bilangan lone pair dia kosong. Betul. Tambah separuh darab dengan bilangan elektron yang kita pakai untuk bonding. Betul? Betul. Okay, so berapa nilai dia? Satu. Positive 1. Okay, next. Chlorine group berapa? 17, betul tak? Valence elektron dia 7, betul? 17. Okay, berapa bilangan lone pair dia? Betul? 6. Plus half times by berapa kita pakai elektron untuk bonding? Kita tengok satu klorin sahaja berapa elektron? Okay, alright. Dan kita kira sekali dah cukup sebab semua klorin single bonded, so mesti value dia sama lah. So berapa nilai dia? 0. Okay, Zero. last kali oksigen yang single bond ni oksigen group berapa? 16. Valence dia 6. 16. Okay, so berapa lone pair yang ada tu? 6. Okay, berapa elektron dia pakai untuk bonding? 2. So nilai dia Negative 1. okay, so kita boleh check lah overall charge tu positive 1 plus 0 plus negative 1 0. So betul lah POCl3 ni tak ada charge apa-apa. Itu cara kita nak check lah betul tak nilai yang kita kira. Okay. Next for the second structure, okay, phosphorus masih group 15. Okay. Alright, lone pair dia pun tak ada. Tetapi sekarang berapa elektron yang dia pakai untuk bonding untuk phosphorus? 10. Okay, betul. 10. So the answer is 0. okay. Zero. Klorin Itu. sepatutnya memang sama lah dengan yang pertama sini. Kalau you nampak, sebab apa? Dia pun single bond. Okay, bonding dia semua sama. So you just buat jalan kerja, you dah tahu dah value dia apa. Okay. And then last kali oksigen yang double bond oksigen yang double bond dia group 16. Okay, bila dia double bond berapa lone pair yang tinggal? 4. Okay. 4. Okay, berapa elektron dia pakai untuk bonding kalau double bond? 4. Okay. Alright, so berapa jawapan dia? 0. Okay. 0. So antara structure 1 dengan structure 2, siapa you rasa is the best structure? Ataupun kita panggil apa? Most plausible Stable. lah. Plausible Stable. ataupun stable Lewis structure. Siapa? Structure 1 ke structure 2? Structure 2. Sebab apa? Structure 2. Sebab dia? Sebab formal charge semua dia adalah zero. You kena boleh bagi reasoning pun dalam bentuk ayat. Okay. Sebab apa? It has zero formal charges on all atoms lah. Okay. So dia actually soalan suruh buat formal charge untuk each atom in POCl3. Okay. Alright. Mungkin ada yang lukis sampai sini biasanya kan. Okay. Tapi you kena tahu bila ada phosphorus tu dia mungkin boleh expanded octet. Okay, itu pertama. Okay, make sure you buat note faham phosphorus boleh expanded octet. Dan perkara kedua, oksigen biasanya dia bentuk double bond lah.
Okay, in this case dengan phosphorus dia akan bentuk double bond. Okay, so bila kita tengok bila double bond oksigen tu formal charge dia kosong, bila single bond dia -1. So this is the best structure lah. Okay, boleh kelas kan? Boleh sir. Boleh sir. Boleh Any sir. question so far? Boleh sir. No. No. Okay, kalau tak ada, kita move to the next one lah Okay, so pertama sekali dia tanya apa itu resonance lah. What is meant by resonance structure? Okay, so kita dah discuss minggu lepas berkenaan resonance structure ni. Dia actually structure yang sama, cuma dia mungkin boleh berada kedudukan double bond dia ke apa dekat tempat yang berbeza lah. Kalau kita tengok balik ni, sorry. Okay. So apa definition resonance structure? Two or more Lewis structure for a single molecule that cannot be represented accurately by only one Lewis structure. Maksudnya dia boleh ada lebih daripada satu bentuk lah, tetapi dia tak usik dia punya double bond dengan single bond. Maksudnya kalau ada satu double bond dengan oksigen, yang produk yang lagi satu structure pun akan ada double bond dengan oksigen. Kalau ada single bond, dia akan ada single bond juga, cuma kedudukan dia boleh berbeza lah. Okay, ini example untuk ozon Okay, ozon. Okay, kalau you tengok double bond dia sama ada boleh antara yang sebelah kiri punya oksigen ataupun dekat sebelah kanan punya oksigen dengan oksigen dekat tengah. Dua-dua ni benda yang sama, cuma position double bond tu dengan single bond tu dia macam berubah lah. Okay, but overall dia still sama. Okay, untuk nak present benda ni kita buat kita punya resonance structure, dan lagi satu kita akan pakai arrow macam ni. Okay, clear class? Boleh? Boleh. Okay, alright. Boleh. Okay, so kita boleh pakai macam arrow lah nak tunjukkan. Okay, kalau double bond tu datang kat sini, lone pair tu bagi kat sini, yang ni pergi balik kat oksigen tu. Okay, so buat macam ni. Alright. Lepas tu kita boleh dapat semula yang asal. Ni bagi kat sini, ni pergi balik kat sini. Dia benda yang sama je, cuma dia nak tunjuk yang pergerakan double single bond tu boleh berubah. Okay. Untuk karbonat pun kalau kita belajar minggu lepas, bukan minggu lepas, minggu ni ke minggu lepas kita belajar 4.1. Okay, so saya dah bagi tahu lah. Okay, karbon kita kena pastikan dia tu oktet. Okay, dan double bond dia boleh berada dekat karbon sini boleh, karbon sini boleh, dan karbon sini pun boleh. So kita present benda tu sebagai resonance structure lah. Okay, kita pakai arrow ni. Okay, dan kalau ion tu ada charge, kita kena pakai square bracket lah. Okay, so everyone clear with the definition tu? Boleh? Boleh sir. Okay, alright. Boleh sir. Kalau kita tengok next question tu, dia suruh draw the resonance structure for NO3- and SO3. Okay, so kita buat lah. Right. So pertama adalah apa? NO3- dan kedua adalah SO3. Okay, so pertama sekali kita lukis dulu Lewis structure macam biasalah. Okay, so nitrogen group berapa kelas? 15. Oksigen 16. 16. 16. 16. dan charge dia -1. So kita kena buat apa? Tambah Positif tambah 1. 2 elektron. Okay, so total ada berapa? 24. Uniform. Okay, 24. so next what we do, kita lukis dulu dia punya basic Lewis structure lah. Okay, sekejap saya just
Okay, kalau ada charge, buat square bracket dan letak charge. Okay, so berapa elektron kita dah pakai untuk buat the basic structure ni kelas? 6. Apa dia? 6. 6. So balance tinggal berapa? 18. Okay, so next kena buat apa? Pastikan kita punya surrounding tu octet lah. So setiap oksigen perlukan 6. Kalau 3 oksigen kita dah pakai berapa? 18. So 14. balance tinggal berapa? 18. Zero. Okay, so apa masalah dengan structure kita? N tak octet. Very good, very good. N tak octet. octet. Itu ayat yang saya nak dengar. Okay, so apa kita boleh buat untuk nak octetkan kita punya nitrogen ni? Number 1. Okay, surrounding atom bagi satu lone pair untuk bentuk double bond dengan nitrogen lah, supaya nanti bilangan elektron keliling nitrogen tu dah cukup 8. Okay, so next you kena boleh tahu siapa yang akan bagilah. In this case, semua oksigen, semua single bond, semua elemen yang sama. So tak kisah. Okay, that means kita boleh pakai sebagai contoh, we can use this first oxygen on the left ni first. Okay, buang satu lone pair dia, contribute kepada nitrogen sini, jadi double bond macam ni. Boleh kelas? Boleh sir. Okay, selain daripada Boleh, itu, sir. kita boleh pakai oksigen kat bawah Boleh, juga. sir. Bila kita pakai oksigen kat bawah, yang ni single bond macam biasa, yang double bond nanti dekat sini pula. Okay, ini masuk resonance. Okay, okay. And another one tu, the double bond can be here lah. Okay, kita buang satu lone pair. So semua boleh nampak tadi actually benda yang sama, cuma position double bond dia tu je berbeza. Nampak. Okay, Nampak. Nampak. alright, okay. Nampak. Okay, next adalah SO3 lah. Okay, so sulfur group berapa kelas? 16. So valence electron dia, 6. oksigen 6. 16. 16. 16. 3. Okay, so, And then 6. Yes. okay. Yes. So first kita buat dulu basic structure. Okay, untuk SO3 ni tak ada charge, so tak payah buat any square bracket lah. So berapa elektron yang kita dah pakai? 6. 6. Balance. 6 dan Six. 18. Next buat apa? Setiap oksigen tu dah ada 2, kena bagi lagi 6 lah pada setiap oksigen supaya dia octet. Okay, so 18. Balance tinggal. 0. Okay, so apa masalah dengan sulfur kita? Sulfur tak octet. Yes. So macam mana kita nak octetkan sulfur tu? Surrounding atom kena bagi Surrounding elektron. atom Yes. kena So bagi sebab dua semua elektron. oksigen, semua single bond, tak kisahlah mana-mana pun. Okay, so dia boleh daripada oksigen sebelah kiri, sebelah kanan ataupun bawah lah. Okay, so kita buat semua tu. Always remember bila kita tukar daripada single bond ke double bond, okay, bila kita dah bagi lone pair, pastikan lone pair tu dah tak ada lah. Okay, jangan ada double bond ada lone pair pula, nanti dah lebih 8 kan surrounding atom tu. Okay, so is everyone clear tak dengan resonance ni? Clear. Clear. Clear, sir. Yes. Clear. Okay,
Okay, boleh kelas Ken? Boleh sir. Boleh sir. Okay. Boleh sir. Alright. Boleh, sir. Okay, next disuruh buat apa? Write two resonance structure for NCO ion, NCO minus. Determine the formal charge of each atom in the structure. Dan dia suruh kita bagi tahu which structure yang paling stabil lah. Okay, boleh kelas kan? Boleh. Okay, so apa kita kena buat dulu? Boleh. Okay, NCO minus. Okay, first step always the same. Kita kena tentukan apa dia punya proton number, proton number pula. Bilangan valence elektron dia semua lah. Okay, so for example nitrogen group berapa? 15. Okay, 15. and then charge dia negatif 1. Okay, so kita kena tambah 1 elektron. Okay, so berapa ni? 16. Sorry, aku pula salah kira 16. Okay, betul. Okay, 16 electrons Okay. Alright, so next apa kita kena buat? Guess basic structure. Okay, Okay, so so siapa basic dekat tengah NCO ni? C. Sebab apa? C. C lagi elektron. C lagi Dia paling kurang Ah. The least electronegative and we place it at the center lah. Okay, very good. Okay, so C O dengan N. O dengan N tu tak kisahlah, kiri kanan sama je. Okay, so berapa elektron kita dah pakai for this basic structure? 4. Balance tinggal 12. Okay, so apa kita Well. buat next? Kita fill up the surrounding atoms lah. Okay, so kita akan fill up yang lebih elektronegatif dulu. Okay, oksigen, lepas tu baru nitrogen lah. So dah pakai 12, betul? Balance tinggal berapa? 0. Okay, very good. 0. Okay, so apa masalah dengan structure ni sekarang? Itu belum octet lagi. Okay, carbon belum octet, Belum betul. octet Ada lagi. berapa elektron keliling carbon sekarang? 4. 4. Okay, so dia Empat. perlukan lagi 4 lah, ataupun lagi 2 bond lah. Okay, sekarang saya nak tanya, ada berapa cara nak octetkan dia? 2. 2. 2 ke 3? 3. 3. Okay, Tiga. 3. pertama adalah nitrogen bagi 1, oksigen bagi 1 lah. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, nitrogen boleh bagi 2 lone pair. Dan ketiga, oksigen boleh bagi 2 lone pair. Okay, so in total kita akan ada 3 structure lah. Okay, so draw all the 3 structures first Okay, the second structure tu, nitrogen tu dia akan bagi 2 lone pair. Dia akan bagi 2 lone pair, so dia tinggal 1 sahaja. So dia akan bentuk triple bond dengan carbon. Dan oksigen tu macam asal lah, single bond. Okay, and then yang ketiga tu, oksigen yang bagi 2 lone pair. Ada triple bond antara carbon dengan oksigen. Nitrogen macam biasa. Okay.
Sampai sini boleh tak kelas? Boleh faham tak kenapa kita buat macam ni? Boleh. Okey, kita kena pastikan carbon kita octet dan kita ada 3 possible ways lah. Okey, alright. Next, okay, so macam mana kita nak tentukan siapa yang paling stabil? Structure 1 ke, 2 ke, 3? Buat formal charge. Okay, so I give you a few minutes. Okay, kira the formal charge for all the elements lah NCO tu. Nanti bagi se-value je terus. Untuk structure 1, structure 2 dengan structure 3. Okay, boleh? Boleh sir. Okay, so I bagi dalam 2-3 Boleh, minutes. sir. Okay, so make it quick a bit sebab saya nak masuk yang shape ni semua pun. Okay. Okay kelas, boleh dengar saya punya suara kan? Boleh? Boleh. 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 Okay, so pertama sekali adalah untuk structure 1 tu okay, structure 1 tu apa formal charge untuk nitrogen? Just give me the final answer. Negative 1. Betul? Negative Negative 1. Semua dapat? 0. 0. Dapat negatif Zero. 1 tak? Dapat. Yang lain? Dapat. Dapat. Okey, macam mana dapat negatif 1? Dia group 15. Okey, so 5 tolak dalam kurungan lone pair dia ada 4. Okey. 4 campur separuh darab 4. Okey. So negatif 1. Clear tak? Boleh? Boleh. Okey, carbon berapa? Boleh. 0. Oksigen? 0. 0. 0. 0. Okey, Positive for zero. structure Zero. 2, okey, yang triple bond pada nitrogen, berapa oxidation number untuk nitrogen? 0. Okey, betul? 0. Carbon 0. dan oksigen. Negative 1. Okey. Negative 1. Yang lain semua dapat tak? Kalau tak dapat boleh tanya sir. Dapat? Negative 1. Dapat. Dapat. Okey, kalau tak dapat Dapat. boleh tanya saya, boleh tunjuk jalan kerja dia. Okey. For the third structure ni, okey, so for the third structure yang triple bond pada oksigen, apa formal charge untuk nitrogen? Negatif 2, semua dapat tak? Dapat. 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 Okey, untuk carbon Dapat. Kosong. 0. 0. dan untuk oksigen 0. Negative 1. Positive. Berapa? Negative 1. Positive 1. Positive 1. Okey, so kita boleh check lah overall charge kita ni semua sama tak dengan charge molekul dia, iaitu negatif 1 ataupun compound tu. Okey, so negatif 1 plus 0 plus 0 negatif 1. So betul lah. Untuk structure tu pun 0 0 negatif 1. So total dia negatif 1, betul. Structure ketiga pun negatif 2 plus 0 plus positif 1 negatif 1. So betul lah, kita punya pengiraan ni betul lah. Okey, itu pertama. Okey, next kita kena tahu okey, so you must know which is the best structure lah. Okey, kalau kita tengok balik 4.1, okey, most plausible Lewis structure tu. Okey, so peraturan ni memang kena ingat lah kelas but never mind, I will put it here lah. Okay, I'll quickly just okay. Okay, so letak macam ni. Okay, so dia nampak dengan lebih jelas. Okay, pertama sekali dia cakap apa? Yang paling kita tengok daripada bawah sekali, apa tu? Negative formal charge
are placed on the more electronegative atom. Kalau ada nilai negatif, dia sepatutnya berada pada elemen yang lebih elektronegatif lah. Contohnya antara N, C dan O, kena tahu paling elektronegatif adalah oksigen. Okey, so kalau ada nilai negatif, perlu ada pada dia sepatutnya lah. Tetapi kalau kita tengok structure 3, nitrogen negatif 2, oksigen positif 1. So kita tahu memang tak boleh lah. Sebab apa? Oksigen lebih elektronegatif dan sepatutnya kalau ada nilai formal charge, nilai dia sepatutnya lebih negatif. Since we get a positive answer, so memang tak boleh lah. The structure is not suitable lah. Okay, itu pertama. Lepas tu smaller formal charge closest to zero. Okay, kalau kita tengok yang structure pertama dengan kedua, okay, structure pertama dan kedua memang semua dekat dengan zero lah. Okay, dan zero formal charge on all atoms ni kita tak boleh pakai. Sebab apa? Macam untuk structure 2, oksigen negatif 1, dan structure pertama, nitrogen negatif 1. Okay, so kita akan pakai reasoning yang ni lah untuk nak tentukan sama ada structure 1 ataupun structure 2 yang paling stabil. Okay, alright. Sekarang saya nak tanya, antara nitrogen dengan oksigen, siapa lebih elektronegatif? Oksigen. So kalau kita ada nilai formal charge yang negatif, sepatutnya berada pada nitrogen ke oksigen? Oksigen. So itu you kena boleh jawab, sepatutnya berada pada oksigen. So structure yang the most plausible Lewis structure is structure 2 lah. Okay, so you cakap structure 2 is the most stable. Okay, because pertama sekali you boleh cakap dia ada fewer formal, smaller formal charge lah. Maksudnya nilai dia semua close to zero lah. Because okay, and the negative one formal charge is sama je macam ni, cuma kita bagi tahu apa atom tu. Negative one formal charge is on the more electronegative atom. Siapa electronegative atom kita? Oksigen. Yes. Oksigen. So boleh faham tak cara nak lukis Lewis structure tu? Berapa possibility yang ada untuk kita nak octetkan carbon kita. Next, nak tentukan siapa yang paling stabil, kira the formal charge. And then finally you kena boleh explain based on peraturan ni. Kita tengok daripada bawah ke atas lah. Yang atas ni yang the best lah. Kalau kita boleh dapat zero formal charge on all atoms, ya itu yang the best. Okay, clear class? Boleh? Clear, sir. Clear. The rest? Clear. Clear. Okay, dah take note of this dah? Dah. Okay, alright. Dah. Okay. Dah. Okay, so kalau kita tengok, actually soalan non face to face ni kan, yang bahagian C ni dengan soalan face to face, dia actually benda yang sama, betul tak? Perasan tak semua? Perasan? Okay, so apa yang buat dua kali lah. Okay, buat sekali dah cukup. Faham? Okay, Okay, sir. alright. Okay, so we take 5 minutes break and then kita masuk sikit berkenaan shape of molecules ni semualah yang kita belajar hari tu, yang ada bonding pair, lone pair, yang Vesper theory tu, repulsion tu semua, and then macam mana bila ada lone pair dekat tengah, dia affect dia punya molecular shape tu. Okay, electron group dia berapa, apa nama electron group arrangement dia, berapa lone pair dekat central atom, and then apa dia punya shape lah, final shape dia. Okay, boleh kelas kan? Okay kelas, semua ada? Ada,
sir. Okay, alright. Ada, sir. Okay. Kalau untuk yang soalan ni, okay. Dia suruh kita draw and determine the molecular geometry. Okay. Untuk yang kesemua ni lah. Okay, tapi tak apa, sejak dia punya tulisan tu dah lari dah. Okay. So buat macam ni je lah. Okay. Dia bagi dalam bentuk ayat. Okay, dia nak kita lukis lah. Kita lukis. Okay, if you look back the question, draw and determine the molecular geometry of the species in which around the central atom there are. Okay, so dia merujuk kepada central atom lah. Okay, so nak pakai apa-apa pun boleh lah. Katakan you nak pakai apa-apa simbol pun boleh, A ke X ke apa. Alright, biasanya kalau central atom boleh pakai A, surrounding atom boleh pakai X lah. Okay, so kita tengok dia ada 5 single bond and 1 lone pair. Okay, so total ada berapa kelas? Single dengan lone pair total ada berapa? 5 single bond, 1 lone pair. So total ada 6 lah. Single bond ada 5, lone pair ada 6. Okay, so kita kena tahu, kita kena lukis 6. Kalau 6 adalah octahedral lah. Kita tak apa, kita buat dulu macam ni. Okay, alright. Alright, so dia ada 5 single bond, 1 lone pair. Okay, so kita dah belajar on Sunday. Okay, bila ada 6 electron group okay, so kena tahulah dia punya electron group adalah 6. Okay, so electron group arrangement dia adalah octahedral. Okay, sebab tu saya suruh you buat table tu, baru you nampak dengan jelas lah. Okay, next kita nak kena tahu ada 1 lone pair. Kita nak letak dekat vertical axis ni ke ataupun dekat horizontal axis ni? Kat mana kita nak letak kelas? Vertical. Betul. Sebab kita dah belajar bila kalau untuk elektron group 6, kita hanya akan ada case di mana pertama sekali tak ada apa-apa lone pair, kedua ada 1 lone pair, dan ketiga tu ada 2 lone pair. So maksimum boleh ada 2 lone pair sahaja. So kita tengok kita punya vertical ni ada 2. Okey, so kita akan letak lone pair kita dekat vertical axis lah. Okey, you nak letak atas ke bawah sukatilah. Okey. So what we do? Okey, contohnya saya letak lone pair dekat sini. Okay, yang 5 single bond tu saya just pakai X je lah. Alright. Okay, next dia punya shape. Okay, apa shape yang you expect untuk dapat? Macam mana nak tahu dia punya shape? Apa kita kena buat? Saya dah bagi tahu bila nak tentukan dia punya shape. Tutup lone pair. Yes, tutup lone pair. Tutup lone Bawah dah tak ada apa. Okey, dekat tengah-tengah tu horizontal axis tu you ada 4 ni, you dapat square. Dan kat atas ada 1 ni. So you akan dapat apa? Piramid segi 4. pyramidal. Very good. Square pyramidal. Okey. Kalau angle angle. Kalau untuk octahedral, angle dia semua 90 darjah. Maksudnya vertical dengan horizontal 90. Yang horizontal ni semua pun 90. Sekarang sebab ada lone pair, lone pair dengan bonding pair, repulsion dia stronger lah than bonding pair. Okay, so apa akan jadi dengan angle dia kelas? Makin kecil. Lagi kurang daripada Makin 90 degree Celsius. Sebab apa? So you boleh bagi reasoning pun. So yang penting you kena faham kehendak soalan lah. Okay, so lone pair bonding pair repulsion is greater than bonding pair
Bonding pair repulsion. Okay. Yang ni you jangan tulis just shape but just tulis ayat lengkap. Molecular shape dia apa. Clear tak kelas? Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Boleh Okay. Yang B Boleh, sir. pula. Okay, yang B apa dia? 4 single bond, 2 lone pair. So total berapa kelas? So you kena tahulah dia punya arrangement tu adalah octahedral lah, ataupun electron group dia tu adalah 6. Okay. So 4 on the horizontal axis 90 darjah, and then vertical akan ada 2. Okay. So dia punya electron group ni berapa kelas? 6. Okay. Arrangement kalau untuk electron group 6 adalah octahedral. Okay, so samalah, nanti you buat sendirilah Okay. Alright. Tetapi sekarang you ada 2 lone pair. So mana you kena fikir, mana saya nak letak lone pair? Dekat vertical ke horizontal axis? Vertical. Okay, betul? Vertical. So apa saya punya shape sekarang? Square plana. Very good. Square plana. Okay. Kalau you tengok balik kita punya nota ni 4.2 molecular shape and polarity ni semua. Okay, kita tengok 6 electron group lah Okay. Bila kita ada 2 lone pair, okay, betul kita akan dapat square plana lah. Okay. Dan bond angle ni masih 90. Memang betul kalau ada lone pair repulsion dia lebih kuat. Tetapi sekarang macam saya bagi tahu, lone pair ni pada aksis yang sama. So efek dia tu macam dia akan cancel out lah. Efek tu dia akan cancel out sebab dua-dua tu lone pair. Kalau satu lone pair saja tak boleh. Sekarang ada dua-dua lone pair. So efek dia tu boleh cancel off. Okay. So yang dekat horizontal axis yang 4F kalau untuk contoh ni, angle mereka masih 90 darjah antara satu sama lain lah. Okay. Clear tak kelas? Clear sir. Clear sir. Okay. Sekejap Nampak tak? Bila ada satu lone pair, dia angle dia akan kurang. Okay. Dia actually less than 90. So dah bagi tahu hari tu Alright. Now going back to our question here. Okay. Going back to our question here. Okay. Next adalah apa? 5 single bond. 5 single bond. Five single bond. Okay. Yeah, let me just adjust this quickly. Okay, kita ada 5 single bonds. Okay, so kalau 5 single bond, total dia 5 lah. Kalau 5, you kena tahulah electron group dia 5. Dia adalah trigonal bipyramidal. Okay, itu pertama. Dan kedua, you kena tahu kalau ada 5 tu, okay, 2 dekat vertical axis, 3 dekat horizontal axis. Macam ni. Okay. So dia tak ada apa-apa lone pair, so kita boleh terus isi lah. Alright. So explain macam biasa je. Apa electron group dia dulu? Berapa nilai dia? Electron group dia 5. Okay. Lepas tu electron group arrangement dia trigonal bipyramidal. Okay. Trigonal bipyramidal. And then ada tak apa-apa lone pair dekat tengah-tengah? So shape dia akan apa? Sama dengan dia punya arrangement lah, iaitu trigonal bipyramidal. Okay. Alright. Macam mana pula angle untuk trigonal bipyramidal ni? Ada berapa nilai angle yang you kena tahu?
Okey, pertama antara vertical dengan horizontal ni 90 darjah. Okey, dan antara yang tiga-tiga dalam horizontal ni yang sebulatkan ni angle mereka adalah 120. Okay, so you have two angle values which is 90 and 120 degrees. Okay, sebab ni semua bonding pair. So kalau repulsion bonding pair semua sama. Okay, alright. Boleh kelas? Boleh sir. Boleh. Boleh sir. Boleh. Okay, so bagi masa dalam few minutes. Okay, cuba buat yang ni DEF ni sebagi dalam 5 minutes boleh? Nanti kita bincang ni what's the time now? 3:30. Tak apa, kita habiskan ni nanti I'll release you guys. Boleh kelas? Boleh sir. Saya nak nilai elektron Boleh, group tu pertama. Boleh. Kedua, apa nama elektron group arrangement dia. Okey, dan ketiga, apa dia punya shape. Kalau shape dia berubah sebab ada lone pair tu, kena terangkan yang repulsion tu lebih strong. Dan last kali tu adalah value of angle tu kalau ada perubahan. Okay, so take about 5 minutes to complete this. Okay, kelas, kalau next 3 single bond 2 lone pair electron. Okay, macam mana tu? Berapa total dia? 5. Okay, elektron group dia 5 lah. 5. So kalau elektron group 5, nama dia, arrangement dia mesti apa? Okay, alright. Betul. Okay, bagus. So kita lukis dulu 5 tu. Okay, next kita tengok ada berapa lone pair. Okay, so then kena recall balik. Bila 5 electron group, kita dah belajar akan ada pertama tak ada lone pair, lepas tu ada 1, 2 dan 3 lone pair lah. Okay, so maksimum 3 lone pair. Dan horizontal axis ada 3 lah, 3 bond. So apa-apa lone pair untuk 5 electron group ni, kena ingat kita akan letak dekat kita punya horizontal axis. Okay, so now we have 2 lone pairs. Okay, so kita akan letak dia side by side macam ni lah. Okay, okay. Kenapa tak boleh pakai eraser? Okay, boleh. Tak apa, I'll just draw out down here again. Okay, so kita akan letak 2 lone pair tu dekat horizontal axis, side by side macam ni. Okay, alright, you draw macam ni pun dah okay dah. Okay, so apa dia punya shape sekarang? Yes, dia punya molecular shape adalah T-shape. Okay, alright. Dan next thing you kena tahu sekarang, apa akan jadi kepada angle dia. Sekarang kita ada vertical dengan horizontal. Okay, alright. So dia adalah 90. Okay, so sebab ada 2 lone pair ni kat horizontal axis ni, so kena tahulah lone pair repulsion is stronger. Okay, lone pair repulsion is stronger. So dia akan tolak bond ni. Okay, so angle dia nanti akan jadi kurang daripada 90. Boleh faham? Boleh sir. Okay, so nanti bila you bagi you punya jawapan tutorial, saya nak semua benda ni sekali Okay, next adalah apa? 2 single bond, 2 lone pair electron. Okay, so total berapa? 4. So kena tahulah kalau 4 dia adalah tetrahedral. So saya dah bagi tahu. Okay, 2 kita buat macam ni. Okay, lagi 2 tu kita buat side by side macam ni lah. Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, so dia punya electron group arrangement dia adalah tetrahedral. Okay, so sekarang ada berapa lone pair? 2. Okay, so kita akan letak 2 tu sebagai lone pair lah. Kita pilih mana side by side. Okay, so bonding tu kita remove, kita letak lone pair macam ni.
Boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, sekarang you kena tahulah lone pair ni repulsion dia stronger than lone pair bonding pair. Okay, which is stronger than bonding pair lah. So lone pair repulsion dia paling strong. Okay, so next you kena tahu tetrahedral tu angle dia 109.5. Okay, tu memang kena tahulah. Okay, so sebab ada lone pair sekarang. Okay, sebab ada lone pair, dia punya angle ni now becomes less than 109.5. Okay, you don't have to give the exact value berapa lah, sebab kita tak tahu kan apa tu A, apa tu X. Okay, but you give that it is less than 109.5. Okay, macam mana dengan shape dia pula? Apa shape yang kita dapat sekarang? V shape. Yes, V-shape. V shape. V shape ataupun bend lah. Tapi saya nak you all pakai V shape lah. Okay. Okay, last kali tu apa? Two single bond, one lone pair, betul? Betul. So total berapa? Betul. 3. Kalau 3 lukis macam biasa lah, trigonal planar. Okay. Alright, dan angle dia adalah 120 lah. Okay, macam circle bahagi 3. So angle setiap satu bond tu adalah 120 degrees. Okay. And now, okay, now we have apa dia? One lone pair. So kita gantikan One satu lone bonding pair tu, padamkan dia, kita letak lone pair. Okay. Alright. So apa dia punya shape sekarang? V-shape. Betul? V shape. Very V-shape. good. Dan apa jadi kepada angle dia? Masih 120 ke? Kurang. Kurang. Sebab apa? Kurang. Lone pair bonding pair repulsion lebih strong daripada bonding pair repulsion. Sebab so lone pair tu dia akan tolak ni. Bond ni akan jadi lebih rapat antara satu sama lain. Okay? So boleh faham tak apa saya cuba nak cakap ni? Boleh? Boleh saya faham. Boleh saya faham. Alright. And then nanti masukkan juga yang saya suruh buat tu lah, yang table untuk summary tu Okay, table untuk summary tu nanti masukkan sekali. Okay, yang okay, so far ada apa-apa soalan ke apa ke? Tak ada saya. Okay, so tak apa. Alright. Tadi ada seorang join lambat tu tak apa, sebab saya tahu memang ada problem. Okay. Yang baru join tu tak apa. Nanti saya akan cuba settlekan recording ni by tomorrow lah. Malam ni saya cuba buat lah Okay, sebab dia nak render tu dia akan ambil masa lah. Okay, alright. Okay kelas, boleh? Ada apa-apa soalan lagi lain? Tak ada rasa. Okay, Rafika dalam Telegram kelas ada share contoh lah cara macam mana nak tulis reference untuk assignment apa semua. Kalau ada apa-apa you tak faham, nanti you message on Telegram lah ataupun nak WhatsApp pun boleh nanti. Okay, the rest pun make sure lepas ni next week onwards tak ada lagi join lepas masa tu sebab saya pun dah fed up dengan ni lah. Okay, saya tengok macam ni saya stop buat kelas je. Okay, clear? Clear saya. Okay, sebab saya bagi masa kan. Kalau saya memang fed up, saya memang takkan buat kelas. You nak buat apa lepas tu ke, suka hati you all lah. Okay, alright. Okay, and then so far apa yang saya ajar tu boleh faham? Boleh? Boleh? Boleh. Okay, Boleh? Boleh. alright. So ada apa-apa tak faham boleh message tanya. Okay. So tu sajalah. Okay, nanti video untuk yang semalam dengan hari ni saya cuba update as soon as possible. Okay, and then for the next class make sure jangan masuk lambat